Yang dihormati pimpinan wadah yang bersama-sama kita pada malam ini, Tuan Haji Muhammad Azli Abdul, yang di-Ketua Wadah Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama mengikuti wacana pemikiran Islam kontemporari siri 5 yang akan menumpuh pada Muhammad Iqbal, anjuran wadah wilayah persekutuan. Semoga untuk memberikan barokah wal malih kita pada malam ini, marilah kita mulakan dengan baca umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Seperti biasa, pembicara yang kita hormati dan kasihi adalah Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid, ahli seumur hidup wadah dan pengerusi Yayasan Usuluddin Malaysia. Saya tidak ingin membuang masa dengan ingin menjemput Ustaz untuk mengatakan pembicaraan beliau mengenai Muhammad Iqbal pada malam ini. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, katanya kita ini siri ke-5 juga. Tapi dalam ayat siri ni tajuk indah antara tajuk yang bagan lah, selalu menarik untuk membicarakan tentang pemikiran Iqbal. Sebab tajdid dan islah, jadi Iqbal dia bercakap tentang diri manusia. Jadi kita semua tahu Iqbal ni dia seorang filsuf, dia seorang penyair. Malah ada orang mengatakan tak kenalah kalau kita hanya nak mengatakan dia ni penyair Islam. Kerana dia lebih besar dari itu lagi. Perbincangan dia lebih universal dan ada orang yang bukan Islam menganggap dia termasuk juga penyair yang bukan sahaja Islam tetapi universal. Jadi anak tak nak cakap tentang kelahiran dia, sejarah hidup sebab tajuk ni agak panjang sedikit. Anak nak mulakan dengan diri menurut Iqbal. Dari diri bagi Iqbal adalah pusat segala kegiatan dan tindakan yang merupakan punca kepribadian dan sumber kemegahan. Manusia seharusnya berusaha sedaya upaya memperbaiki diri agar dapat menjadi seorang yang benar-benar sempurna. Menurut Iqbal, yang baik dan mulia sekali ialah bukan meniadakan diri, tetapi mewujudkan diri. Ini barangkali nak kritik macam ahli sufi seperti Ibn Arabi yang membawa cerita konsep fana, kemudian bersatu dengan Tuhan dan sebagainya. Saya bagi dia, orang yang berbuat seperti itu bagi Iqbal, orang yang akan memperoleh kepribadian dan kesempurnaan jika kita menunjukkan diri kita, dan menurutnya jiwa ialah kepunyaan persorangan dan jiwa ialah khudi yang terbaik kerana seseorang itu menjadi satu objek yang serba cukup. Proses membentuk diri menjadi cukup sempurna berlaku menerusi kesungguhan, perjuangan dan hempas pulas. Ia menerima segala rintangan dan berusaha mengalahkannya. Jadi segala rintangan itu kita kena lawan lah. Intisarinya ialah mencipta keinginan dan cita yang tidak putus-putus. Rintangan yang besar apabila alam semula jadi, kita tak mampu untuk mengatasinya. Tapi alam semula jadi ini sebenarnya bukan jahat. Sebab dia kata kelemahan orang Islam bila kita tidak boleh nak mengatasi atau menguasai alam tabi'i. Hidup ini ada tujuan. Tuhan tidak menjadikan hidup manusia ini sia-sia. Hidup mesti mengandungi kehendak, kemahuan
dan iradat. Tanpa kemahuan, iradat dan kehendak, manusia tidak akan dapat hidup dalam dunia yang penuh persaingan ini. Sains dan teknologi adalah alat untuk hidup. Untuk hidup, kata Iqbal, mesti ada cita-cita mulia dan tinggi. Maknanya kita kena ada idealisme. Dan hendaklah dimanifestasikan idealisme itu. Dengan itu saja hidup ini akan ada manfaat dan tidak akan sia-sia. Kehidupan seseorang adalah tergantung kepada amal perbuatan, cita-cita, iradat serta kehendak. Kian banyak dan menebal iradat seseorang, kian tinggi darjat kehidupannya. Tanpa iradat, kemahuan dan cita-cita, maka kehidupan dan diri kita menjadi kaku, beku, kosong dan mati. Justru itu bagi Iqbal, hidup adalah penuh gerak dan dinamika. Cita-cita dan iradat berjaya melahirkan kancah dalam diri dan orang akan terbangun lalu melakukan usaha dan amal. Akan wujudlah pada diri cita-cita yang tinggi atau cita-cita baru dan harapan baru. Di bawah pengaruh semua ini, diri akan menjadi hidup seolah-olah dipengaruhi oleh suatu tenaga yang dinamo oleh pentingnya cita-cita dan iradat. Berdasarkan ini, maka amatlah salah sistem pemikiran yang menganjurkan manusia supaya menghapuskan iradat dan kehendak sama sekali. Justru itu, Iqbal menentang ajaran tasawuf yang membawa kepada hidup tidak dinamik dan penekanan diri yang bagi Iqbal akan menyebabkan lemahnya umat Islam. Setiap Muslim menurut Iqbal harus merealisasi potensi rohani dan fizikal dan menekankan fungsinya dengan sebagai khalifah Allah di dunia ini. Setiap perkara yang mereka menekan pada pertumbuhan diri atau gerak wajib diperangi. Iqbal menolak faham wahdatul wujud. Ini yang dikatakan faham Ibn Arabi. Hal ini adalah kerana fahaman itu menafikan hakikat diri yang amat ditekankan oleh Iqbal. Golongan ini menganggap dunia nyata ini sebagai khayalan. Sebab bagi Ibn Arabi, hakikinya Tuhan kita hanyalah bayang-bayangan dan khayalan dan tidak ada. Bila dunia ini sirna, manusia juga dengan segala moral, cita-cita sosial dan tanggungjawab akan hancur menjadi kosong. Tindakan, usaha, kemajuan sama ada dari orang-orang perseorangan atau dari bangsa-bangsa tak dapat diterima berdasarkan kepada wahdatul wujud. Oleh demikian, jika sesiapa menganggap diri itu wujud, telah berlawanan dengan pandangan wahdatul wujud ini. Idea diri dan kepribadian ini menurut Iqbal merupakan dasar nilai bagi manusia. Ia menentukan soal baik dan buruk. Yang memperkuatkan kepribadian itulah yang baik. Sebaliknya, yang melemahkan pribadi itulah yang buruk. Seni, agama dan etika harus dipertimbangkan dari segi kepribadian ini. Dalam mencari manusia, Iqbal menghendaki diri atau ego yang hidup dan berkembang, mempunyai kekuatan sendiri. Dari itu, hidup dan berkembang, mempunyai kekuatan sendiri. Jadi, kata Iqbal, segala sesuatu mempunyai individualiti sendiri yang hidup. Bintang-bintang di langit dan benda-benda di bumi, semuanya itu adalah individu. Satu dengan lain tak dapat dileburkan. Tetapi individu itu tidak sama darjatnya. Individualiti adalah satu gerak maju yang menjadi saluran segala objek dan benda. Ia maju naik ke atas ketika hidup yang lebih tinggi hingga mencapai manusia itu dan diri manusia menjadi pribadi dengan memperkuat pribadi ego dapat menakluk lingkungannya serta ruang di satu pihak dan di pihak lain lantas mendekati ego Maha Besar Tuhan dengan sifatnya dan hal yang demikian
ia dapat menghasilkan manusia sempurna. Jadi pemikiran dia ni agak berat, terutama bila kita membaca, Ana dah baca beberapa kali buku dia Reconstruction tu dan masih tak faham. Dan baca sebagai teks untuk sarjana pemikiran Islam. Dan Ana sendiri pun agak suka untuk faham. Kemudian dia membincangkan tentang cinta dan fakr, memperkuat diri. Fakr ni kita kata kemiskinan lah, atau kefakiran. Terdapat beberapa sifat yang menurut Iqbal dapat memperkuat diri. Sifat-sifat ini termasuklah cinta dan fakr. Yang dimaksudkan oleh Iqbal dengan cinta, di sini adalah cinta dalam pengertian yang luas. Cinta bererti kemahuan atau kehendak untuk berpadu dan untuk bersama. Bagi Iqbal, cinta adalah ruh yang menghidupkan, ruh yang menghilangkan segala kesulitan dan masalah manusia. Juga yang menyediakan suatu penangkal bagi keburukan dan kejahatan manusia. Cinta menurut faham Iqbal menjelmakan hal-hal dan fikiran yang indah di dunia ini. Kasih bagi seorang berarti asimilasi dan sifat-sifat utama yang dikasihi. Menurut Iqbal, kalimah ishq atau cinta digunakan dalam pengertian luas, bermakna kehendak untuk menyerapi, to assimilate bentuknya, usaha mencipta nilai-nilai dan cita-cita tinggi lagi suci dan berjuang untuk mencapainya. Cinta menyebabkan orang yang tercintai dan dicintai menjadi pribadi-pribadi. Usaha untuk mencapai pribadi yang tunggal atau unik menyebabkan orang yang mencari itu menjadi satu pribadi. Dalam syair Asrar Khudi, Iqbal melukiskan hubungan antara cinta dengan pribadi. Katanya begini. Titik terpancar kemilau yang namanya pribadi ialah nyala hidup di bawah abu kita. Oleh ishq, pribadi kian abadi. Lebih hidup, lebih menyala dan lebih kemilau. Dari ishq menjelmalah pancaran wujudnya dan perkembangan kemungkinan tak diketahui semula. Fitrahnya mengumpul api dari cinta. Ishq mengajarnya menyinari dunia semesta. Ishq tak takut pada pedang dan pisau. Ishq tidak berasal dari air dan bumi. Ishq menjadikan perang dan damai di dunia. Sumber hidup ialah kilau pedang cinta. Tebing yang paling keras gementar oleh tinjauan cinta. Cinta ilahi akhirnya mewujudkan Tuhan. Belajarlah bercinta dan berusahalah supaya engkau dicintai. Jadi jelaslah bahawa maksud cinta bagi Iqbal ialah taat yang sepenuhnya kepada Tuhan sehingga insan membayangkan sifat-sifat Tuhan dalam diri masyarakat. Tidak ada kekasih yang paling luhur malaikat Allah dan tidak ada yang diharapkan selain pujukan ilahi. Tafsiran Iqbal tentang ishq cinta yang seperti ini jelas ditunjuk dalam terjemahan sebuah hadis Rasulullah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Bila diri diperkuatkan dengan cinta kepada Allah, maka orang itu akan menjadi Superman yang dapat menguasai alam zahir dan alam batin. Diri itulah yang perlu dilampirkan, yang dihampirkan kepada Allah dan menyerap ke dalamnya sifat-sifat Allah agar gerak dan diam, tidur dan jaga, amal dan ibadat, hidup dan mati semuanya kerana Allah. Mereka inilah orang-orang yang dikurniai kemuliaan oleh Allah. Iqbal menekankan konsep cinta agar manusia dapat mewujudkan diri dan pribadinya sendiri. Iqbal ingin supaya umat Islam kembali menubuhkan roh, kekuatan pribadi dan semangat Muslim masa lalu yang menjadi tangan dan lidah Tuhan dan yang melaksanakan amanat Tuhan di bumi. Dan hal ini Iqbal bermadah
Mengapa tidak menggelora sungai hatimu? Dan kenapa pribadimu tidak terpancar Muslim hakiki? Apa gunanya bermuram durja dan mengeluh takdir ilahi? Mengapa tidak kau sendiri menjadi pencipta takdirmu? Jadi bila cinta atau ish memperkuatkan diri atau ego, maka soal atau meminta-minta adalah melemahkannya. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa daya, upaya dan ish adalah termasuk dalam soal. Demikian juga orang yang berfikir dengan fikiran orang lain. Jadi, untuk memperkuatkan diri, orang harus memupuk cinta. Yang ini kemampuan bertindak asimilatif dan menghindari segala bentuk meminta-minta. Yang tidak bertindak apa-apa. Pelajaran bertindak asimilatif ini telah diajar oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Soal atau meminta-minta menjahanamkan pribadi. Dengan meminta-minta, kemiskinan akan terasa lebih mendalam. Dengan meminta-minta, peminta sedekah akan menjadi lebih miskin. Iqbal mengajarkan umat Islam supaya jangan bergantung kepada orang lain. Dalam segala perkara bergantunglah kepada Allah. Umat Islam sejati hanya berpegang kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Berharaplah kepadanya sahaja. Iqbal memadah. Wahai yang asyik, tetaplah kau dalam kebaktian kepada yang dikasihi, agar dapat kau melempar jerat dan menangkap Tuhan. Manusia yang dicita-citakan oleh Iqbal ialah manusia yang dalam peribadinya memiliki nafsu untuk melakukan amal dan usaha. Ada sikap terhadap hidup serta memiliki makna yang mendalam terhadap alam ghaib. Manusia seperti ini pada pandangan Iqbal adalah lebih tinggi darjatnya daripada malaikat. Sifat kedua untuk memperkuat peribadi menurut Iqbal ialah faqr. Yakni tidak mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Menurut artinya yang asal faqr bermakna orang yang bersikap tidak peduli terhadap segala harta dan nilai yang biasa diberikan atau disediakan di dunia. Seorang fakir sebenarnya bekerja dan berusaha bagi cita-cita luhur, bukan kerana hendak mencapai sesuatu hasrat semata-mata, tetapi terutamanya mahu membayangkan sifat-sifat Tuhan kepada masyarakat. Dengan fakir ini, Iqbal menganjurkan manusia menguasai alam benda. Tetapi bukan maksud mahu memiliki dan menguasai. Manusia amat perlu menguasai alam dan benda. Tapi manusia hendaklah bersikap tidak terikat kepada benda itu. Inilah maksud fakir yang dikatakan Iqbal sebenarnya. Dengan sikap ini manusia tidak akan menjadi hamba benda, tapi sebaliknya akan menggunakan kemudahan kebendaan buat membina dan memperkuat kehidupan dan diri mereka. Sikap ini adalah satu intelektual dan perasaan yang bukan berupa memalingkan diri kepada dunia, tetapi sebaliknya menggunakan dunia untuk tujuan yang berarti dalam hidup. Betapa kuatnya tenaga fakir ini dapat dilihat pada mada Iqbal. Bila pedang peribadi diasah dengan fakir, seorang askar sama dengan sepasukan tentera. Jadi lanjutan sifat ini bagi Iqbal ialah pembinaan peribadi Muslim yang kuat dan tidak terikat kepada kesenangan sementara. Manusia memiliki amanah khalifah Allah dalam tangannya. Perjalanan seorang Muslim lebih jauh daripada hanya memburu kemewahan kebendaan. Ia bertanggungjawab dalam memakmurkan dunia ini dan tidak akan bersikap membiarkan untuk direbut oleh orang lain. Umat Islam harus bangkit sebagaimana kata Iqbal. Kau akan dipanggil kembali untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia. Umat Islam tidak boleh menyerah kepada takdir, tetapi berusahalah untuk bangkit dengan berbekalkan peribadi yang kuat. Bangkitlah kafilah, angkatkan wajah, kebangkitan kembali pasti dan tentu.
Jadi rasa malam ni setakat adalah mungkin ikhbar ni kita kena buat sekali lagi sebab dia panjang dan Ana ada satu menterjemah satu artikel oleh Abdul Wadud Shalabi tentang dakwah Iqbal. Ini pun juga amat menarik perkara yang dibincangkan tentang dakwah Iqbal. Jadi Iqbal telah pergi meninggalkan kita, tapi sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, 10 minit sebelum itu beliau pernah berkata, aku tidak takut kepada mati. Aku seorang Muslim. Seorang Muslim itu tidak akan menerima kematian. Tidak akan menerima kematian hanya dengan senyuman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi kita buka lah kalau ada tambahan ataupun soalan yang ingin dikumpulkan oleh yang hadir. Dari sebelum tu, nak sebut satu lah. Memanglah pemikiran Iqbal ni agak complicated lah sebab dia seorang ahli falsafah. Sampai itu dia juga seorang penyair. Dan melalui syair-syair dia banyak kita dapat falsafah dia. Dan dia berfalsafah melalui syair-syair dia. Tapi dari segi estate dia, buku tu lah dari construction tu yang merupakan syarahan-syarahan dia, 6 syarahan yang dia lakukan di beberapa buah universiti di Lucknow, Hyderabad, Lahore dan sebagainya. Jadi kalau kita nak baca buku tu, kalau kita baca seorang bagaimana lah, tak faham lah. Sebab dia kaitkan dengan teori-teori psikologi moden dan sebagainya. Yang memerlukan orang yang tahu juga lah teori-teori tersebut. Allah Alam. Ada soalan? Apa ni Ustaz, dalam perjuangan kemerdekaan India lah daripada British ni, Iqbal ada pemikiran tertentu kau Ustaz yang apakah ada pemikiran Iqbal tu yang ada impak kepada hala tuju kemerdekaan tu? Setakat yang Ana dengar lah, dia kata Iqbal ni memang dia nak membentuk sebuah dunia Islam. Dan bagi dia, Pakistan sebuah model yang dia buat lah. Dan dia amat menyokong Muhammad Ali Jinnah. Jadi dikatakan dia ni sebagai arkitek dan Muhammad Ali Jinnah telah melaksanakan. Tapi kita semua tahulah, maknanya Pakistan juga tidak terlepas daripada kelemahan-kelemahan. Tapi walau apapun, mana itulah salah satu percubaan yang cukup beranilah daripada Iqbal. Iqbal ni dia marah sangat kepada faham kebangsaan sempit. Sebab itulah syair dia pernah menyatakan, anda baca yang bahasa Arab diterjemahkan, As-Sindu lana wal Hindu lana wal Urbu lana wal Kullu lana. Cina milik kita, India milik kita, Arab milik kita, dan seluruhnya adalah milik kita. Jadi dia kata kalau kita dah persempitkan Arab dengan Arabnya, Turki dengan Turkinya, India dengan Indianya, dengan faham kebangsaan sempit, maka kita menjadi tak kuat lah, kita menjadi sempit lah. Jadi nampaknya dia punya perjuangan terlebih kepada Islam yang universal, makna pan-Islamisme lah juga. Jadi kalau tengok di sini, makna dia ni macam mendokong cerita Jawa Dak Perani juga lah.
dari segi politik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Dengar Ustaz? Dengar. Dengar saya. Tak. Dengar. Tak apa, sihat semua. Ya. Semua. Saya tak pernah tak kesempatan lah membaca tulisan Iqbal ni. Takat sebut reconstruction Iqbal lah. Saya melihat bila Ustaz sebut ini, maknanya dia ada pengaruh juga ke Ustaz. Soal pemikiran sufi dalam karya dia. Bila kita dengar syair itu semacam ada pandangan sufi lah, melihat ke dalam juga. Dan sebab itu dia mampu untuk menolak wahdatul wujud, Ibnu Arabi dan seumpamanya. Dan saya tertarik dengan Ustaz menulis tadi, membaca cinta sayang. Sebenarnya ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia boleh diterima oleh orang Arab yang agak degil, yang agak keras kepala. Saya fikir satu poin yang kuat yang ada pada Rasulullah ialah Rasulullah love, cinta kepada umatnya. Cinta sampai disebut oleh dalam Al-Quran itu Raufur Rahim, disandarkan takhalluqu berakhlak dengan akhlak Allah tu, Allah sandarkan sifat dia tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah, ana ingat lupa surah apa Ustaz. Begitu. Jadi maknanya cinta ni memang betul lah, bila ada cinta betul yang bersifat universal, cinta itu dia tidak ada ego, dia tidak ada lagi dia mana lebih kepada melihat untuk menyelesaikan masalah tanpa mengira bangsa, tanpa mengira status dan seumpamanya. Yang disebut oleh Ustaz sebut tadi itu hasil daripada cinta. Dia tidak harap bangsa apa. Saya fikir yang kedua mungkin ini juga pengaruh. Saudara Anwar Ibrahim juga kot. Dia membaca Iqbal ini. Anak Dayak anak saya. Anak Iban anak saya. Anak India anak saya. Anak Cina anak saya. Jadi dia melihat Islam sebagai satu, tidak ada kepada barrier, kepada batasan-batasan berkaum komunistik ini. Ini suatu, dia banyak yang membaca buku-buku ini. Sekadar pandangan yang tidak banyak knowledge Ustaz mengenai dengan Iqbal. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sementara saya nak baca mukadimah. Wadud Syalabi tulis tentang Iqbal, dia kata setiap hasil tulis Iqbal menunjukkan kejagoan dan ketokohannya. Walaupun beliau telah lama meninggal dunia, tapi karyanya masih segar hingga sekarang. Iqbal dianggap seorang reformer Islam abad ini. Seluruh hidupnya dihabiskan dalam mencari hakikat nur ilahi yang dibawa oleh Rasulullah. Beliau meneroka hakikat keimanan hingga akhir hayat. Kepada Iqbal yang telah menanamkan pohon cinta kepada Tuhan, segala keindahan dunia terlalu remeh baginya. Alangkah buruknya dunia bila telah diwarnakan dengan warna-warna pembohongan, penipuan dan kejahatan. Iqbal bersenandung dalam sebuah lagunya. Kata Iqbal, semalam aku melihat seorang tua mengelilingi kota. Dia membawa sebatan lilin seolah-olah mencari sesuatu.
Aku bertanya, apa yang anda cari? Si tua membalas, sesungguhnya aku telah jemu bergaul dengan binatang-binatang ganas dan liar. Aku keluar untuk mencari seorang manusia di dunia ini. Aku terasa cemuh dengan pemalas-pemalas yang ada di kelilingku ini. Aku ingin mencari seorang pahlawan atau wira yang dapat memenuhkan dua mataku. Usahlah anda memenatkan diri mencari yang demikian kerana masih belum ditemui di dunia sekarang. Apa yang anda cari-carikan itu? Jawabku. Nah, jadi ini satu daripada gambaran. Mana Iqbal ni cukup kuatlah. Dia punya semangat dalam syair-syair dia dan dalam esei-esei dia lah. Siasat. Ada lagi pandangan atau apa yang ingin ditanya pada Ustaz malam ni? Kalau tak ada, nak baca sikit lah dia punya latar belakang sikit lah, sikit lah. Dia kata sebenarnya iman dan cita-cita Iqbal masih kuat. Malah begitu kuat. Sejak kecil lagi beliau membaca Al-Quran setiap hari. Ayahnya selalu bertanyakan apa yang dibuatnya. Jawabnya membaca Al-Quran. Hingga 3 tahun baru berturut-turut ayahnya menghalakan soalan yang sama dan jawapannya begitu juga. Suatu hari Iqbal bertanya kepada ayahnya. Telah lebih 3 tahun, ayah masih menanyakan soalan yang sama. Dan jawapan sama juga saya berikan. Apakah maksud ayah sebenar? Ayahnya menjawab, aku mahu mengatakan kepadamu, bacalah Al-Quran itu seperti kamu mendengar daripada Allah Ta'ala sendiri. Mulai hari itu Iqbal membaca Al-Quran dengan memahami, mengkaji dan mengambil panduan. Sewaktu diundang oleh almarhum Nadir Shah, Raja Afghanistan, Iqbal menghadiahkan sebuah Al-Quran kepada raja tersebut. Di kulitnya dituliskan, kita ini modal ahli hak. Di dalamnya ada kehidupan. Pada baris-barisnya ada kebenaran, keadilan dan kemuliaan. Nah, itu sedikit latar belakang dia lah. Tarik. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat sekalian. Ya, Ustaz, Ana minta maaf tak dapat video ada masalah sikit. Tapi suara Ana dengar clear. Ya, clear. Ana tak dapat ikut daripada awal tadi. Ada tindih dengan satu lagi Zoom juga. Tapi Ana dengan Iqbal ni, Ana selalu duk bertanya, apakah Iqbal ni dianggapkan satu juga daripada siri-siri kita panggil revivalist ataupun seperti Tajdid, Rashid Ridha dan sebagainya. Apakah dia dianggapkan senarai betul dalam kata tulisan dan pengaruh dia tu agak satu yang merupakan mujaddid ataupun tajdid dan kata yang kita faham menyumbang kepada perubahan ataupun islah yang besar dalam kata perkembangan Islam lah. Bagaimana banyak penulis dan tokoh-tokoh melihat Iqbal ni? Wallahu a'lam. Ana nak petik kata-kata daripada Abu Hasan Ali An-Nadawi. Abu Hasan Ali An-Nadawi mengatakan selepas daripada Ibn Khaldun, Ibn Khaldun tu abad ke-15 lah, atau akhir abad 14. Dia kata dunia Islam mandul daripada melahirkan pemikir-pemikir Islam yang
besar. Daripada abad 15 sehinggalah abad 20. Maka muncullah Iqbal dan Malik bin Nabi. Iqbal dengan suara-suara syairnya. Dan Malik bin Nabi dengan esei-eseinya membangkitkan semula dunia Islam dengan tokoh-tokoh yang hebat. Jadi kalau Abah Nadawi kata, maknanya lepas pada Ibn Khaldun, dunia Islam mandul. Sampailah lahirnya Iqbal dan Malik bin Nabi. Jadi minggu lepas kita dah bincang Malik bin Nabi. Yang ni Iqbal, sebab tu Ana macam Ana sebut minggu lepas lah. Jadi patutnya fikiranlah kita kena garap, kita kena dalami, dan kita kena hayati semula. Dia ni seangkatan dengan Bapak Nasir Hamka semua tak, Ustaz? Dia 1911, 20, 30 tu lah. Mana zaman umat Islam sudah dijajah. Dan kita lihat India tu memanglah dulu orang Islam, perintah kena datang penjajahan India Belanda lah, macam-macam lah. Kemudian sampai menakluk dan sebagainya. Jadi dia ni maknanya fikir dia pan Islamisme macam yang Muhammad Afghani lah. Jadi memang dia masuk dalam mujadid lah di India. Ya. Jadi negara Arab sendiri juga, syair-syair dia terjemah bahasa Arab dan dinyanyikan oleh Umm Kalsum misalnya. Ada lagu-lagu dia sendiri kata Iqbal ini. Jadi makna ada hubungan negara dengan negara. Dan juga bila buku dari Construction tu diterjemah ke bahasa Indonesia, hasil daripada kerjasama kerajaan India dengan kerajaan Pakistan dengan kerajaan Indonesia zaman Soekarno. Jadi maknanya dia punya idea-idea tu dalam bentuk negara kepada negara. Tapi Ana fikir di Malaysia banding Indonesia nampak ramai juga belakangan ini Ana perhati ada juga penulis dan pembicara daripada Indonesia banyak juga membicara mengenai Iqbal, tapi kita kurang dengar di kalangan tokoh-tokoh atau penulis Malaysia yang tak ramai sangat. Macam kita bincang tadi, Datuk Seri Anwar ada sebut-sebut selalu juga, tapi di kalangan Ana rasa jarang kita dengar kan. Walaupun setelah kita dengar penyampaian Ustaz tadi, impact atau kesan dia tu memang besar lah. Dan tulisannya setengah daripada kita dapat juga. Itu pun kita yang rapat dengan gerakan Islam ni kita dapat juga kan. Tapi Ana rasa melainkan kalau orang tu buat kajian dalam dia punya research study kan, mungkin di Malaysia ni dia punya tak begitu merata kot tulisan dia, wallahu alam. Itu hanya pandangan cetek wallahu alam. Dengan orang India sendiri kita kenal Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore tu dia kata mati Iqbal tu macam tak ada ganti lagi. Bukan sebagai seorang Muslim tapi sebagai seorang pemikir universal lah. Dan dia pelajaran dia pun kita tengok dia buat PhD di Barat. Dan dia pergi hidup di Barat. Sebab tu bila dia lawan dengan Barat tu, dia hidup lah. Kita beza dengan Muhammad Abdul. Muhammad Abdul ni hidup tradisional Mesir, orang Arab secara tradisional. Jadi melawan Barat tu cara orang tradisional lawan Barat lah. Tapi Iqbal ni dia belajar di Barat, hidup di Barat, buat PhD di Barat. Kemudian sebab tu bila dia hentam Barat tu, nampak sangat kesan tu. Itu kelebihan Iqbal lah. Dulu-dulu Ustaz Usman Mahmadi pernah menulis tentang Iqbal ni. Kemudian dia beralih kepada Imam Ghazali. Kemudian dia pergi pada tasawuf. Zaman-zaman muda tu, waktu dia belajar di Semenaya adalah saya tulis dia dalam majalah pengasuh tentang Iqbal dan sebagainya. Apa ni Farid, yang tertanya tentang apakah Iqbal ni seangkatan dengan Pak Nasir Hamka ni. Iqbal ni dia lahir tahun 1877. Jadi dia lahir 30 tahun. Sebelum Hamka dan Pak Nasir. Dan dia meninggal pun lebih awal. Dia meninggal tahun 38.
apa ni, jadi gitulah dia macam lebih awal sikit lah. Ada waktu yang bertindih tapi dia lebih awal lah. Mas jazakallah. Tapi kalau untuk kenali kita pun macam tu juga, tahun mati tahun 1933. Dia 20 tahun di Mekah. Mana zaman Rasyid Ridha, zaman Abduh. Mana zaman Islam sudah dijajah sepenuh oleh Barat lah masa itu. Jadi makanya ada satu cadangan lah. Kita dah biasa dengan Hasabana, biasa dengan Said Kutub, biasa dengan yang baru-baru ni. Tapi sebenarnya kita tak boleh tinggal juga lah. Orang macam Iqbal, macam Malik bin Nabi, supaya pandangan itu agak lebih menyeluruh. Dan ada benda-benda teknikal yang orang ni dia belajar barat. Bagaimana orang belajar agama, belajar bahasa Arab ni. Kalau anda baca buku Arab ni kita dah biasa lah. Tapi kalau baca buku-buku macam Malik bin Nabi, buku Iqbal ni, susah nak faham sikit lah. Sebab dia campur dengan teori-teori barat. Dan dia cakap tu ada kaitan dengan yang barat. Jadi kalau yang barat kita tak tahu, jadi kita baca tu kita macam hilang punca. Nanti anda tak boleh. Buku dia anda baca berpuluh kali tapi tak faham sampai sekarang ni. Dari reconstruction. Tu kalau ada orang nak baca bersama-sama dengan bagus lah. Boleh. Dia nak artikel je, nak syarahan je. Tapi benda tu memerlukan kepada orang yang tahu teori psikologi, teori sosiologi moden dan sebagainya. Sebab dia cerita dia bertemu dengan Bergson dan macam-macam lah. Anak punya tanya, anak kurang faham lah. Anda nak share sikit ada apa yang nak tengok dalam internet ni. Ada banyak juga tulisan yang apa ni tempatan lah yang ni. Ada nampak ni? Nampak. So kalau kita tengok kat sini dekat atas tadi dia tunjuk pasal locally ini apa penyelidikan ilmiah lah yang dah dibuat. Banyaklah tajuk-tajuk ni yang saya pelik tu ada mistisisme pun ada. Macam mana katalah dia mungkin ilmiah tapi dia punya mungkin macam di India dan pengaruh kita yang mengikuti bacaan dia, kesan dia agak impact dia agak besar di kalangan yang membaca lah. Tapi mungkin sebagai bacaan masyarakat awam tu mungkin tak begitu sangat kot. Iqbal lah. Tapi anak rasa sumbangan dia besar dan setelah kita dengar. Dan tengok bila orang bicara dia sekali juga bicara dengan Mujadid macam apa Rasyid Ridha apa namanya Abduh semua tu dia memang dia orang ada ikutannya urutannya juga termasuklah Iqbal. Jadi sebenarnya memang besar sumbangan dia tu juga. Tapi macam Ustaz sebut dia memang belajar di England kan? England kalau dia Munich. Jerman. Di Jerman. Oh, England dan Jerman. Pasal PhD dia di Jerman. Tapi dia langsung tak ada sains kan Ustaz? Dia falsafah. Tak fizik. Dia bidang undang-undang, dia jadi dia lawyer. Cuma dia sakit juga. Tu dia jadi sumbangan dia terhad juga. Ada masa dia sakit. Tengok lagi sekali. Sekejap Tulisan siapa tadi? Ya, okey sekejap Yang itu Razak dengan siapa? Ya, okey kalau kat atas ni dia buat kajian apa ni Razak dengan Siti Mariam Isa. Jurnal. Maknanya adalah karya ilmiah tu 20
25 yang tempatan. Mau tak buka atas ni. Ya Ustaz, kenapa semua orang belajar PhD dia mesti negara barat? Tak ada pun yang dekat negara. Anda rasa dia lepas daripada zaman Ibn Khaldun tu, dari segi metodologi barat dia berkembang. Di dunia Islam ni lepas daripada zaman Ibn Khaldun tu dia macam terhenti. Jadi sebab tu sekarang ni ada orang kata macam kita belajar usul fiqh. Kalau kita belajar master usul fiqh di negara Arab, ilmu tu dah cukup untuk kita mengkaji, tapi dia kena kaji dengan metodologi barat yang ke depan lah. Tapi kita di dunia Islam ni termasuk Azhar, dari Universiti tua tu, kita punya manhaj atau metodologi tu dah macam beku di situ. Jadi walaupun ilmu banyak, ya ustaz-ustaz ni ilmu banyak, tapi susah nak aplikasi, susah nak guna. Ini balik pada soal metodologi lah. Sebab tu kita balik telefon IT boleh tekan sangat tentang krisis pemikiran dan juga krisis metodologi. Jadi macam sains kan lah. Sains yang diambil oleh orang barat daripada orang Islam, tapi mereka kembangkan sampai mereka menggunakan metodologi praktikal, eksperimen dan sebagainya. Kita orang Islam ni duduk dalam teori-teori gitu saja. Jadi ini balik kepada soal metodologi lah. Sebab tu sekarang ni pun kalau orang tu pergi belajar Azhar, kemudian dia pergi sambung UK ke di barat, nampak dia balik dia lebih mudah orang faham berbanding dengan orang buat PhD di Azhar ke dari sini negara Arab ke. Sebab metodologi juga. Sebab tu ada orang nak ni cadang lah supaya kita belajar barat tu nak faham metodologi tu. Wallahualam. Ada lagi soalan ke? Atau tambahan dari yang hadir malam ni? Dr. Rahim tak ada ni? Tak ada Ustaz. Sibuk lah. Dia selalu dah baca Ustaz. Lepas tu dia panjang sikit. Ya. Akhi, boleh Ana tanya soalan susulan sikit tapi nak keluar sikit Ustaz Kamil. Ana tengok setelah kita bicara berkenaan Iqbalnya sebelum ini, Abu Hasan Rina Dwi dan yang lain-lain. Ana tanya Ustaz, dalam Ustaz punya perbincangan dan penilaian ni, kenapa dan mengapa Ustaz mengambil pendekatan sebegini rupa dalam berbicara mengenai tokoh-tokoh kita ni? Ada sesuatu sebab di sebalik ataupun Ustaz merasakan cabaran yang perlu kita ambil kira sebagai gerakan Islam lah yang bergerak di Nusantara setelah kita mendengar contoh-contoh yang Ustaz bincang dengan kita. Wallahualam. Latar belakangnya macam ni. Ana tahun 80-an tu memang dah mula terlibat dengan ABIM. Jadi pada tahun 80-an tu ABIM lah mula memperkenalkan tokoh-tokoh seperti Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun melalui seminar-seminar dan sebagainya. Jadi satu seminar dibuat di Kuala Lumpur masa itu ialah tentang Ibn Taymiyah. Dan satu kertas telah ditulis oleh Dr. Wasalim. Jadi Dr. Wasalim, Mufti Papinang tu, dia tulis tentang Ibn Taymiyah dalam 5 nilai. Jadi artikel dia lah anak baca, anak cuba hadamkan dan anak buat tajuk MA anak dengan tajuk Ibn Taymiyah tu. Kalau 80-an tu Malaysia tak kenal sangat Ibn Taymiyah tu. Kemudian anak nak buat seorang tak boleh. Kemudian ni buku ini cetakkan kedua.
Ana mula-mula tentang tokoh-tokoh pemikir Islam. Tokoh-tokoh pemikir Islam ni ana ambil awal tulis, ana tulis berbagai-bagai tokoh lah. Daripada yang klasik sampailah kepada Said Qutb, Azhabana dan sebagainya. Kemudian ana pula mengajarlah bidang pemikiran Islam. Dan satu daripada subjek yang ana ajar ialah tokoh-tokoh pemikir Islam, tokoh tajdid, tokoh islah. Jadi banyak baca buku tajdid ni, tokoh-tokoh ni lah yang anda nampaknya membawa tajdid dan islah, pemikiran-pemikiran baru yang anda kata kita nak baca semua secara Islam yang panjang 1400 tahun tak larat dah, banyak sangat. Jadi anak Abdurrahman Abdullah dia bagi 3 lah. Aliran tradisional, aliran puak-puak suka kepada barat, western, westernizasi ni, dan aliran tajdid ni. Jadi anda selalu duduk dan 3-3 tu anda pilih yang tajdid ni lah. Lepas tu bila anda nak buat PhD pun, anda buat pula Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi tak nak buat selepas anda baca, anda hadal semua. Jadi sebenarnya MA PhD anda pun mengenai tokoh. Jadi bila kita belajar tokoh ni, kita mana kenal lah latar belakang dia, pemikiran dia. Dan bila kita baca, walaupun nak buat katalah tentang Yusuf Qaradawi, kita kena baca juga orang yang ada menyokong dia atau menentang dia. Nak buat Ibn Taymiyah pun macam tu juga. Jadi banyak anak kumpul buku-buku mengenai tokoh-tokoh ni. Dan memang seronok baca tokoh-tokoh ni. Daripada zaman Nabi, sahabat, sampai ke zaman akhir mutakhir pun, tokoh-tokoh yang kita lihat tu tokoh-tokoh yang hebat. Jadi cara dia dididik, cara mereka mendidik, cara dia didik anak murid dia, siapa murid dia, siapa guru dia, apa kitab dia, apa asas-asas pemikiran. Jadi benda tu makna lebih mudah kita tangkap lah daripada kita nak cari satu-satu ni. Tapi dia pergi pada tokoh tu, makna sekarang ni paling tidak Ibn Taymiyah anda faham. Apa ni, Malik bin Nabi pun boleh dah faham sikit-sikit. Kemudian Qaradawi tu faham benar lah. Anak kata anak Adam lah. Kemudian bila kita pergi yang baru-baru lah. Jadi itu salah satu cara lah. Ada setengah orang tu dia ikut melalui buku-buku. Dia senarai ke buku, dia tengok satu-satu perbezaan dan sebagainya. Maksudnya itu barangkali cara nak memudahkan hati lah. Jadi yang anak paling kagum bila baca tokoh-tokoh besar ni, mereka boleh sampai 200 buah, 400 buah, 500 buah buku. Macam mana mereka buat tu? Bagaimana Tuhan bagi kepada mereka keberkatan masa tu atas yang ditulis oleh anak murid dia dan sebagainya lah. Jadi kita kagum lah. Dan buku mereka tebal, berjilid satu buku. Jadi boleh tulis sampai Ibn Taymiyah tu dia kata 500 buah, ada orang kata lah. Dan imam-imam lain pun sampai 200 buah, 300 buah. Wallahualam. Okeylah, kita tak apa-apa, tak apalah. Kita berhenti kita lah. Okey. Ada lagi ke? Kalau tak ada, kita akhirilah. Dengan sebelum tu kita pengumuman lah bulan puasa. Syekh Asri tak ada tak ada. bulan Ramadan tak ada kan? Kita rehat dulu. Lepas raya kita akan announce. Okay. Lepas raya. Jadi ada apa-apa, siapa nak cakap apa-apa lagi mas? Kalau tak ada, kita jumpa selepas Ramadan. Saya sebagai moderator ingin menghulur jari minta maaf lah atas kelemahan lah kalau ada panjang mengendalikan sesi-sesi sebelum ni sampai sekarang. InsyaAllah kita akan menjalani ibadah puasa pada minggu depan. Semoga semua sihat-sihat, jaga kesihatan,
jaga SOP supaya kita dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna lah pada tahun ini. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim.